أحلى الكلام زي لون دنيا احترام أو محبة. Okay. Alright. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam Ramadan. Terima kasih kepada anda yang join live pada petang ni. Ya, saya ucapkan ribuan terima kasih. Ya, 1000, sejuta, ribuan terima kasih kerana sudi bersama sesi live pada petang ini. Dan seperti mana yang kita janjikan untuk sesi perkongsian pada petang ini, InsyaAllah kita ada tetamu yang awesome untuk kembangkan ya pengetahuan, ilmu dan juga insyaAllah ini juga sebahagian daripada usaha untuk berkongsi maklumat serta pengalaman sebagai sumber inspirasi kita lah sebagai pecinta aktiviti memanah. Okey, so sementara saya jemput tetamu kita yang istimewa petang ni, sebelum saya jemput beliau, okey, saya nak bagi peluang juga lah untuk dia ready. Okey, so kepada penonton sekalian, jangan lupa saya nak maklumkan kepada anda semua ya, sesi live pada petang ini kita kita ada hadiah yang sangat awesome untuk anda. So jangan lupa like dan share live ini banyak-banyak. Okay, so banyak-banyak, sebanyak yang mungkin supaya orang ramai boleh reach kita punya live pada petang ini. Sebab apa? Saya akan berikan hadiah e-book yang awesome kepada anda. Okay, so e-book yang awesome. So kalau anda sedia maklum ya, so Awesome Matsuri, saya sendiri ada menyediakan e-book sebagai saluran informasi ya, untuk perkongsian pada masyarakat kita di Malaysia. So e-book ini bernilai RM40, tapi siapa yang share banyak-banyak e-book akan menjadi milik anda. So jangan lupa like, share dan komen ramai-ramai. Okay, ready. Okay, type ready untuk sesi live petang ini. Okay, saya harapkan anda dapat share banyak-banyak. Okay, laju-laju supaya anda dapat hadiah yang istimewa ni. Okay, so nanti saya di akhir ataupun penghujung sesi live ni saya akan pilih, saya akan tengok dekat page. So siapa yang share tu nanti kita akan terus berikan hadiah e-book ini. Alright, so sementara tu saya nak tengok Dr. Okay, tetamu kita dah ready ke belum ni? Okay, sementara itu kita sembang dulu, masuk dulu, kita tunggu juga tetamu live yang lain masuk. Dan siapa yang dah masuk live, boleh komen juga ready sebagai tanda anda dah live dan tanda anda boleh dengar dan juga lihat ataupun tonton sesi live ni dengan clear. So saya harapkan sound pun clear, anda boleh dengar dengan baik. Alright, anda boleh komen okay. Okay, type okay. Siapa yang dah masuk tu type ready. Kalau dah tengok sound dan kamera okay, gambar okay, so anda type okay. Alright. So macam mana Ramadan kita yang ke-19? Hari ni dah 19 hari kita berpuasa, betul? Ya, 19 pejam celik dah hari yang ke-19, Masya Allah. Cepat benar hari kita, hari berlalu Okey, terima kasih Lokman Eli. Terima kasih Kelab Memanah Kertih KMK. Wow. Terima kasih join live petang ni. Alright, jangan lupa share dan like live video kita petang ni. So nanti kita nak bagi e-book free kepada anda semua. Alright.
Okey, sementara tu saya nak bagi sedikit ruang untuk tetamu kita bersedia. Alright. Okey, yang lain juga jangan lupa komen, like, share video kita dan saya berikan e-book. Ni dia kalau tengok dekat skrin. So e-book ni alhamdulillah dah lebih daripada 1000 e-book telah terjual. Alhamdulillah, terima kasih atas sokongan anda semua. Okay, so setiap kali sesi live kita akan bagi free e-book ni. Alright. Okay, tapi bagi mereka yang nak dapatkan boleh order. E-book ni bernilai RM40 dan alhamdulillah semenjak pelancaran beberapa tahun lepas, saya pun dah tak ingat tahun berapa buku ni saya launch. Tapi saya ingatlah bilangan jualannya adalah rekod lebih daripada 1000. Alhamdulillah, terima kasih atas sokongan anda. Sebab apa, saya tengok respon yang membacanya ya sudah meningkat 200%. Alhamdulillah 200% peningkatan ilmu informasi setelah membaca e-book ini. Alright, so petang ni juga sebelum kita mulakan, saya nak kongsikan sedikitlah kita punya latar belakang, serba sedikit latar belakang kita punya tetamu pada petang ini. Right, so kalau nak tengok orangnya memang super busy. Sebab apa, career beliau ni adalah sebagai seorang doktor pakar. Okay, doktor pakar di Hospital Columbia di JB di JB. So beliau adalah doktor pakar bedah. So jangan main-main orangnya sangat busy. Tapi yang uniknya, yang menarik perhatian saya tentang beliau adalah walaupun sibuk dengan jadual di hospital tapi beliau masih ada masa, luangan masa untuk memanah. Itu yang saya sangat respect lah dengan beliau. Sebab apa, busy pun sempat juga memanah. Beliau ni memanah seorang-seorang. Ajak satu family sekali. Super hebat je. Okay, beliau ni bukan memanah seorang, tapi ajak family sekali. Okay, isteri dan anak-anak beliau juga bersama. Okay, bersama dalam aktiviti memanah ni. Itu yang saya sangat respect dan saya rasa awesome lah. Okay, beliau ni dapat bersama dan juga melakukan aktiviti memanah bersama family. So sebab apa, saya juga ada menganjurkan program ataupun aktiviti memanah. Jadi alhamdulillah tetamu kita ni dengan family-nya sekali. Alright, dapat join aktiviti memanah dan satu family lah, bukan satu family, satu staff dia pun ada. Ajak sekali untuk memanah dan join program ataupun camp yang telah saya anjurkan. Nanti saya share lah memori beliau serta keluarga dan staffnya join aktiviti memanah. Anjuran awesome actually. Okay, saya harapkan sebab saya tengok lagi di dashboard saya ni. Okay, belum muncul lagi tetamu kita ni. Alright, tetamu kita ni namanya adalah Dr. Zulkarnain Hassan So beliau merupakan general surgeon, so pakar bedah ni di Columbia Asia Hospital di Iskandar Puteri di JB. So siapa orang JB kat sini sangat bertuah, you all boleh berkenalan dengan ikon ataupun pemanah di JB. So nanti boleh say hi di ruangan komen Okay, sekejap saya nak check dengan Dr. Zul. Camera. Okay, yang lain tu sementara tu share, komen dan juga like sesi live petang ni. Okay, saya nampak Dr. Zul dah ready dah nampaknya. Okay, nak jemput Dr. Zul.
Assalamualaikum. Syamil. Alright. Apa khabar semua? Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lega saya. Itulah. Pertama ni dia ada glitch sikit. Doktor? Alhamdulillah. Alright. Bawa balik hospital ke apa dia? Baru balik hospital. Ni saya dekat HOA ni. Sebab kat sini je line yang Okay, doktor bawa balik hospital ke? baju hospital lagi ni. Bergegas tadi daripada hospital ke? Ya. Baik. Okey. Alright. So Alhamdulillah dapat juga luangkan masa. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Okay, Terima so kasih. Doktor, so ramai dah ni ramai dah join live kita. Dia nak berkenalan dengan orang yang super busy ni. Seorang pakar bedah yang meminati aktiviti memanah. So sangat rare lah. Okey doktor, mungkin sebelum share pasal memanah, mungkin doktor boleh share sikit latar belakang doktor. Doktor ni pakar bedah mana ni? Sebab saya explain general je. Boleh share sikit background doktor sebagai atau pengalaman sikit membedah orang ni. Okey, cerita sikit lah. Saya ni asal kampung je dari Johor lah, di Pontian. Lepas tu sambung belajar di USM. Saya belajar sebagai pakar bedah ni di dua tempat lah. Di luar negara saya pergi Ireland tahun 2000 sampai 2013 buat fellowship. Dan 2016 saya layak sebagai pakar bedah lah. 2016 sampai 2006. 2003 saya balik dari luar negara, bertugas di USM sehingga 2010. 2010 saya berpindah ke Johor Bahru lah, Hospital Columbia Asia. Dan di Johor Bahru ni lah saya mula kenal memanah ni. 2014 bawa anak saya ke camp untuk khusus motivasi. Ada aktiviti memanah, tengok ada berkuda kat situ. Saya mula memanah ni untuk anaknya sebenarnya, beli alat untuk memanah. Saya tengok dia memanah. Saya pun cubalah memanah dengan bow PVC je. Daripada situlah mulanya career. Dan saya pun itu biasalah mula-mula yang minat sport sebenarnya, tapi bila ada kecederaan saya dah tak boleh main bola. Jadi ada sukan alternatif lain lah sebagai hobi. I see. Biasalah doktor. Ya. Biasalah mula-mula hantar untuk anak kan. Lepas tu mesti bapak punya sangkutnya sekali. Itulah sebenarnya. Okey doktor. Dan general sikit lah, general surgeon ni sebenarnya kita general ni maksudnya umum lah. Kita bedah kalau dulu daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki, masa saya training di luar negara ni, semua benda kita buat. Daripada kepala sampai ke hujung kaki, cagu pun kita buat operation. Tapi bila di Malaysia ni, general surgeon ni kebanyakannya lebih kepada masalah perut usus. Itu yang utama lah, bahagian daripada leher bawah ni sehingga ke perut, macam tu. I see. So banyak kan bahagian perut lah doktor punya kepakarannya. Ya, kebanyakannya majoriti perut usus. Kalau kita kira dari segi penyakit macam appendix, hernia, gastrik, masalah. Okey, baik. Okey, doktor. So boleh share macam mana tadi maksudnya pengenalan awal kepada aktiviti memanah ni masa hantar anak pergi program motivasi lah. Asalnya ya, program motivasi ni di Ulu Tiram ada Savannah Hill punya camp yang dibuat oleh Ustaz Abid Liu tu tahun 2014. Jadi bersebelahan dengan Ustaz Abid Liu punya camp tu ada satu tempat Tiram Indah Village, ada
Kat situ ada Coach Rino dengan Ustaz Zaki. Saya dengan isteri sudah di sana nak tengok tempat tu lah. Jadi kebetulan tempat tu ada kuda, ada memanah. Kat situlah mula dengan memanah ni. Jadi saya nak ucap terima kasih lah kepada Coach Rino dengan Ustaz Muhammad Zaki ni. Tak tahu dia tengok tak kita punya live hari ni. Memperkenalkan kalau ada pahala dari mana dua orang ni dapat dia punya pahala amal jariah lah. Macam tu. Ya. Doktor dah share ke link ni dengan dia orang? Ada, tapi mungkin dia busy lah hari ni sebab petang tadi dia kata ada boleh. InsyaAllah kita boleh jemput nanti Coach Reno untuk join sekali live. Bolehlah kita sembang pasal aktiviti memanah di Johor Bahru ni. Kan? Okey doktor, boleh share sikit, walaupun sibuk sebagai seorang doktor, so macam mana tiba-tiba jatuh cinta tu dan apa yang doktor buat selepas hantar program tengok ada aktiviti mana, and then apa yang doktor buat selepas tu? Dah, yelah orang kata dah rasa jatuh cinta memanah kan? So apa orang yang lepas tu? Okey. Okey, baik. Sementara Dr. Zul sikit line dia. Okey, saya rasa dia dekat hospital gitu. Nampak background pun di pejabat dia. Okey, so kepada netizen, okey, pecinta aktiviti manah dan juga yang khususnya yang pecinta ataupun followers di Awesome Archery, saya ucapkan terima kasih join live pada petang ni. So petang ni kita ada jemput Dr. Zulkarnain Hassan. So beliau bukan doktor pakar bedah, so khusus, bahagian khusus lah. So petang ni bolehlah sembang sikit, kalau ada yang problem bahagian perut ke, kita boleh sembang sikit-sikit lah ya. Tapi apapun, jangan lupa like, share, komen live kita petang ni. Alright, sebab kita ada bagi hadiah e-book percuma, alright, kepada mereka yang share, like banyak-banyak. So kita akan bagi hadiah e-book yang bernilai RM40, tapi kita bagi hadiah ya sempena bulan Ramadan ni, sempena live petang ni. So jangan lupa komen, share banyak-banyak. Okey, Lokman Ali kata hujan kot, line tak clear sesekali. Mungkinlah saya di Bangi ni saya tak sure tak hujan rasanya. Okey, tingkap pun nampak gelap tapi tak hujan lagi lah. Mungkin di JB kot. Okey, tak apa, kita tunggu sekejap doktor masuk kembali live. Okey, tapi apa pun anda semua ya yang join live petang ni boleh berinteraksi dengan kami, boleh berinteraksi, tanya terus dengan Dr. Zulkarnain, okay, Dr. Zul. So Dr. Zul insyaAllah ready je nak share pengalaman sebab Dr. Zul, saya jemput beliau untuk join petang ni adalah beliau merupakan salah seorang alumni di program yang dianjurkan oleh Awesome Archery, iaitu Camp Memanah Elite yang kita anjurkan. Alhamdulillah setakat ni dah lebih daripada 3 kali lah. Okay. Actually 5 siri je kita sempat buat sebelum ni, dan Dr. Zul join dengan family-nya sekali. Okay, dia bawa wife dan staff dia sekali. Tapi siri pertama dia join, siri kedua wife dia, siri ketiga seterusnya lah. Dia punya staff pun join, alhamdulillah. So saya ucapkan terima kasih sebab sepanjang saya berkenalan dengan Dr. Zul, itulah orangnya busy tapi dia ada jatuh cinta dengan aktiviti memanah ni. Itu yang saya sangat kagum dan nak jemput lah supaya Dr. Zul boleh berikan sedikit inspirasi ya, idea dan juga
celik akal kepada kita, sebab ada setengah orang yang kata saya busy lah, sibuk lah, nak mana tak sempat. Itu satu. Yang kedua, ada yang saya jumpa family, ada satu keluarga tu masa tu saya buat aktiviti memanah di tepi padang, anak dia tengok je saya dengan tim memanah, anak dia nak cuba kan, anak dia nak cuba memanah. Tapi bila saya kata, mainlah sini dik, try memanah, sekali bawa ayah dia tu kat situ ada, jangan, bahaya ni okay, so ada juga masyarakat rasa ianya sangat berbahaya, okay? Tapi sebenarnya risiko kemalangan tu memang ada, mana-mana pun aktiviti sukan ada risiko dia. Tapi bila ada coach, okay, ada orang dewasa, insyaAllah risiko tu akan kurang. Okay, Dr. Zul, kembali online. Sorry, biasalah petang-petang ni lain mungkin orang dah balik kerja kan? Boleh? Orang lain putus-putus, tapi alhamdulillah dah dapat balik lah. Okay. Minta maaf. Welcome back. Minta maaf. Dah cuba cari. Okay, mikrofon ada. Okay. Dengar Boleh dengar? Okay. Alright, gambar dah ada dah, Doktor. Suara Doktor tak dengar. Suara tak dengar Sekejap. Okay, kita punya peminat kata hujan kot kat sana. Hujan. Line tak clear, Doktor. Ya. Agak hujan sikit. Okay, Doktor tak apa dengar. Line tak berapa clear. Dengar? Hello? Okay, ya. Okay, sementara tu sikit lagi persediaan yang dibuat oleh Doktor. Okay. Alright. Okay, yang lain sementara tu boleh like dan share. InsyaAllah Doktor tengah cuba usaha ni. Okay, mikrofon tak berapa dah on, Doktor. Mikrofon dah on, cuma tak clear sangat Sekejap. Alright. Okay, yang lain sementara tu boleh like dan share. InsyaAllah. Okay. Okay, mikrofon tak berapa dah on, Doktor. Okay. Alright. Boleh. Okay, Doktor, boleh share terus. Okay. Okay, dapat dengar Dah boleh dengar? Okay, jadi tadi cerita dekat mana dekat 2014 tu yang memanah tu lah. Memanah ni 2014 saya mula belajar memanah, jadi tak berapa pandai lah. Saya teruskan juga memanah dan 2015. Okay, clear. Alright. So Doktor boleh share sikit apa yang Doktor buat selepas dekat 2014 tu yang memanah tu lah. Ya. Memanah ni 2014 saya mula 2014 saya memanah sikit-sikit, memanah kat rumah, beli peralatan dia, kemudian saya ikut aktiviti memanah. Ada saya ingat kalau tak silap ada game 2014 tu di Air Hitam ada game Zaura Open 2014 atau 2015 awal tahun. Tak pandai pun memanah tapi join je. Ya.
Okay. Alright. Okay, tak apa. So, doktor ada sikit masalah teknikal internet nampaknya. Tak apa, nanti kita jemput kembali. InsyaAllah terus kepada sharing utama kita. So, sementara tu terima kasih bagi mereka yang baru join. Petang ni kita ada sesi sharing bersama dengan Dr. Zul. Okay, beliau merupakan doktor pakar bedah di Columbia Asia di JB. So saya jemput beliau ni kerana beliau merupakan salah seorang alumni program anjuran Awesome Archery. So saya respect beliau lah sebab saya sangat salute sebab satu family beliau bawa untuk join program yang dianjurkan oleh Awesome Archery. Okay, baik. Tapi apa pun saya nak share sedikit. Sebab apa saya rasa apa yang dilakukan oleh doktor dan mengajak kaum keluarganya sekali untuk memanah tu sebab apa? Sebab saya teringat dengan salah satu hadis Rasulullah SAW ada menyebut tentang memanah. Saya rasa kita semua sangat kata apa, cakna tahu sedar tentang kepentingan ataupun manfaat memanah tu. Jadi petang ni saya nak share sikitlah satu hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Okey, izinkan saya share. Okey. Sabda Nabi Muhammad SAW, baginda ada sebut pada seorang sahabat, adakah kamu tahu bahawa kekuatan itu ada pada memanah? Rasulullah nak mention pada sahabat, ada kekuatan dalam memanah tu. Rasulullah sebut pada Abdullah bin Muhammad Abu Qasim Al-Taghari. Kemudian, saya pendekkan, ada seorang sahabat tu kata, aku seorang pemanah. Dia bangga, dia declare aku ni seorang pemanah. Kemudian, Uqbah bin Umar berkata kepada pada sahabat ni, dia kata sesungguhnya Allah Ta'ala memasukkan 3 orang ke syurga disebabkan oleh satu panah. Maknanya aktiviti memanah ni bila kita praktis ada kelebihan dia, iaitu ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi syaratnya kita memanah ni dengan satu niat yang murni, niat yang suci, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan ingin mengamalkan sunnah baginda. Sebab apa, memanah juga adalah satu anjuran yang baginda anjurkan kepada seluruh umat Islam supaya memanah, berkuda dan juga berenang. Jadi hari ini topik kita tentang memanah. Jadi kita juga ada peluang dan ruang, salah satu mana-mana ibadah yang kita praktiskan atas dasar kecintaan, maka syurga akan menjadi milik kita insya-Allah. Kerana apa? Berdasarkan hadis yang sahih, Rasulullah sebut ada 3 orang yang ke syurga disebabkan oleh satu anak panah, iaitu yang pertama, pemilik anak panah itu mengharapkan kebaikan daripadanya. Jadi bila kita ada bow and arrow dan kita praktis, kita berlatih dan kita mengharapkan kebaikan daripada aktiviti manah itu sendiri, dan juga kita harapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita pahala atas dasar kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi berdasarkan hadis ni lah yang saya lihat pada Dr. Zul. Okay, so Dr. Zul? Ya. Boleh dengar Dr. Zul? Boleh. Alhamdulillah, sorry, minta maaf. Line ni macam ada. Okay, saya nak jemput balik Dr. Zul online. Ya, minta maaf Allahu Akbar. Cabaran jugalah. Okay, dah clear. Okay. Mic clear. Alright, Dr. Zul. Okay. Welcome back. Apa yang saya sebut tadi tentang hadis Nabi Muhammad SAW ni, sebab saya nampak doktor dan keluarga mempraktikkan aktiviti memanah ni. Jadi itu yang saya rasa sanggup, di samping sibuk dengan jadual di hospital. Tak apa.
So boleh. Cuma sekarang ni doktor boleh share sikit tentang okey, dan dengan kesibukan yang ada tu maknanya sempat lagi belajar dan juga mempraktikkan memanah tu. So kecintaan memanah tu yang saya rasa sangat hebat lah. So doktor boleh share apa doktor buat selain daripada praktis, kembangkan aktiviti manah di JB tu. Okey, jadi memanah ni asalnya memang hobi lah. Bila hobi kita rasa seronok untuk share. Jadi kebetulan dekat sini kita ada saya dengan dengan Ustaz Iqbal, kita buat kelas mengaji Quran juga untuk anak-anak. Jadi anak-anak ni dia bila mengaji saja kita nak dia ada something yang boleh sampingan lah, aktiviti dia ada sampingan yang boleh meningkatkan dia punya keinginan untuk hadir kelas. Jadi memanah ni sebagai salah satu aktiviti yang bagus kan. Jadi kita ada satu tempat yang mengaji Al-Quran ni. Asalnya memanah ni kita buat untuk pelajar-pelajar yang mengaji Quran ni. Jadi kita buat satu sesi dia orang memanah, dan memanah ni dalam tempat yang kecil untuk pelajar-pelajar ni sajalah. Dan bila memanah ni kita buat untuk pelajar-pelajar ni, dia orang rasa seronok. Kemudian nak dapatkan barang memanah waktu tu tak ramai yang menjual, dan saya pun tak kenal ramai orang lah. Antara yang dapat beli peralatan memanah ni ada di Keluang, ada di KL, di Keluang dengan Zaura Archery, di KL dengan Sabil Archery, dan di Johor Bahru ni asalnya ada satu penjual yang jual di rumah, tapi kemudian dia dah pindah, jadi tak ada orang yang jual peralatan memanah ni. Jadi bila saya ke KL atau ke Keluang, kawan-kawan minta tolong belikan, jadi beli simpan. Dan memanah ni juga kita ada buat di masjid berdekatan. Kebetulan masa memanah tu ada berlaku insiden yang, tak ada insiden tapi ada orang buat, tak tahu dia laporkan kepada polis ke, ada aktiviti memanah, polis datang ke masjid. Polis pun tak buat apalah, cuma berbual-bual je. Jadi daripada situ kita buat mesyuarat, kata untuk keselamatan kita buatlah kelab. Jadi semua ni berlaku dalam 2015. 2015 ni kita tumbuhkanlah kelab memanah Nusa Jaya. Masa tu kawasan ni masih dinamakan Nusa Jaya lagi. Jadi kita buatlah kelab memanah Nusa Jaya. Untuk supaya bila memanah ni ada nama kelab, tak ada orang akan query lah. Itu mulanya. Kemudian 2015 tu kebetulan di tempat mengaji ni ada ruang kosong untuk kedai ni, dia berhenti berniaga. Kita pun ambil alih dan bukalah. Kat situlah bermulanya sejarah House of Archer ni. Asalnya untuk hobi suka-suka je. Jadi House of Archer bermula 2016. Kita bermula dengan kecil-kecil lah pada masa tu juga. 2015 tu saya ingat Disember 2015 saya dan keluarga pergi program Awesome Archery ni. Saya Syamil ni. Alhamdulillah satu pendedahan dan sampai yang buka minda lah. Anak saya, first saya pergi, saya dengan 3 orang anak saya dan Ustaz Iqbal. Program ni bagus. Second, saya hantar lagi. Saya ingat Ustaz Iqbal pergi juga kali kedua kalau tak silap. Dia pergi 2 kali. Dia pergi 2 kali. Kali kedua dia bawa staff saya dengan staff lah. Orang dari kelab memanah. Kali ketiga saya ingat saya pergi dengan staff pula yang perempuan semua. Dengan anak yang perempuan. Itulah yang kali kedua wife doktor pula join. Quite surprise saya. Tapi pun saya ucapkan ribuan terima kasih kerana join Camp Elite di Gombak masa tu. Ya. Tapi apapun saya juga ucapkan tahniah dan syabas doktor dapat wujudkan kelab tu. Bukan mudah juga sebenarnya kan. Ya, nak betul. handle kelab
registration and then ada kelas. Kita nak register Sebab bila orang dah ada member, ya betul. Bila dah ada kelab and then orang dah register nak join kelas, of course nak kena ada yalah syllabus, nak ajar macam mana, betul? Ya. Masa tu macam mana? Syllabus yang digunakan ataupun teknik cara mengajar tu. Okey, ini saya nak ucapkan tahniah dan terima kasihlah setinggi-tinggi kredit kepada Awesome Archery. Kita memang ambil buku e-book Awesome Archery tu, kita beli dan kita buat syllabus untuk HOA. Memang kopi bukan sebiji, berbiji-biji lah. Dan insyaAllah InsyaAllah benda ni kalau amal jariah, pahala tu bersambung lah kepada Awesome Archery ni insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah, itu memang niatnya itulah. Niatnya memang itulah untuk meneruskan betul legacy, meninggalkan pahala untuk saya di akhirat nanti kan. Alright. So kelab ni di mana doktor? Boleh share lokasi kedai? Okey, kelab aktiviti di mana tu? Kita tengok. Doktor nak share gambar sikit, gambar kedai ke ataupun aktiviti yang dijalankan di video promo sikit. Boleh. Ya. Okay, alright. Boleh. Okay, sementara tu sebelum kita tengok video yang lain boleh like, share dan komen di page ni. So kita ada hadiah. Okay doktor, sebelum main kan? Okay. Jadi video dah ready lah? Dah. Sekejap. Okay, kejap Sebelum main kejap doktor. Boleh. Nanti dulu. Okay, sebelum kita tengok video montaj awesome doktor ni, okay, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang tonton live. Okay, terima kasih kerana join petang ni. So, jangan lupa like, komen dan share banyak-banyak. Okay, anda berpeluang untuk dapat e-book percuma. Okay, macam doktor sebutlah, e-book saya alhamdulillah dah diambil sebagai modul untuk model pengajaran di kelas yang dianjurkan oleh doktor dalam kelab dia. Dan alhamdulillah saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan sebenarnya e-book ni saya padatkan dengan ilmu asas dan juga sedikit advance. Jadi kalau anda beginner, baru nak kenal memanah, saya sangat recommend anda dapatkan e-book ini. Okay, sebab memang dia memberikan shortcut terus untuk anda belajar pasal dunia memanah ni. Okay, alright. Kita tengok video sikit doktor. Boleh. Ready? Alright. Okay, doktor share screen. Share screen, okay. Okay, ready? Ya.
Okey. Okey. Harap dapat tengok tadi lah. Macam mana, okey ke? Uish, awesome. Itu yang sempat buat lah, yang tempat yang terbaru. Jun video. Okey doktor, sebelum melanjutkan ada soalan daripada penonton kita, Lokman Ali. Dia tanya, doktor main tradisional ke modern archery ni? Okey, ini satu konsep yang kita cuba nak terapkan dalam House of Archer ni lah. Maksudnya kita anggap archery ni semua satu keluarga. Kalau boleh kita tak nak pisahkan modern, tradisional dan sebagainya. Yang archery is archery. Itu okey. Mungkin saya tak salahkan Luqman ni lah ya. Tapi konsep yang kita cuba nak bawa dalam HOA ni adalah archery is archery. Alatan tu yang berbeza mengikut cita rasa masing-masing. Jadi kita sebenarnya semua kita ada recurve, kita tak panggil modern atau tradisional, kita ada recurve, kita ada compound bow, dan kita ada bow yang dipanggil historical ataupun tradisional. Jadi nak jawab soalan Luqman ni, semua saya main lah. Cuma recurve ni lebih kepada pertandingan peringkat sekolah. Jadi kita tak masuklah pertandingan tu. Cuma staff kita boleh, serba boleh. Oh, okey, terbaik. Okey doktor, so yang kata horseback archery ada naik kuda juga ke? Okey, horseback archery ni alhamdulillah ada juga. Cuma pengenalan lah, saya tak sempat nak pergi kepada level yang seterusnya seperti pertandingan dan sebagainya, kerana ada beberapa sebab. Satu, horseback ni tempat untuk pergi ke horseback ni, naik kuda ni agak jauh dari tempat saya. Tapi kami sekeluarga ni memang minat berkuda lah, dan alhamdulillah tahun lepas, basically lebih kurang setahun lah, raya tahun lepas, kita ke luar negara dan plan buat horse riding di luar negara. Saya pergi ke Ireland dan kita naik kuda di luar negara. Alhamdulillah lah, memang seronok lah kita pergi berada di sana. Boleh ada gambar, boleh share sikit pengalaman naik kuda di luar negara tu, and then dapat ilham ke nak bawa kat Malaysia kan? Okey, naik kuda ni dia dekat sana banyak tempat yang untuk naik kuda ni, cuma kita nak pilih je lah. Dan bila saya pergi ke luar negara ni, yang menarik dia, dia panggil apa, orang putih ni bagi tahu, dia tanya, you daripada mana? Saya cakap kita daripada Malaysia lah. Ya. Dan and then apa dia bagi tahu orang Malaysia ni dia ada dia sebut kita ada jin untuk naik kuda, ada genetik untuk naik kuda, mudah untuk kawal kuda ni. Okey. Memeranjatkan saya lah. Tak, saya lagi terperanjat doktor cakap jin. Saya ingatkan jin berjambut. Bukan jin makhluk halus tu. Maksudnya kita ada satu di dalam diri orang Malaysia ni, sebenarnya orang Melayu ni ada satu kebolehan semula jadi untuk menunggang kuda. Sebab dia kata bila orang Malaysia di sana duduk atas kuda nampak selesa dan tak nampak kekok. Relax. Ya. Kuda pun maksudnya respon dengan baik lah pada orang Malaysia. Serasi lah dengan orang kita ni. Sebab kalau kita belajar kuda ni, dia kata kuda ni boleh dia panggil apa, merasai emosi orang yang naik kuda. Macam tu. Okey, gambar sekejap ya. Saya save ke gambar dia sudah hilang, tapi saya cuba cari. Tapi kat sana tu memang menarik lah bila kita boleh menunggang kuda di luar negara ni. Dia satu tempat yang memang selesa dan sesuai lah. Saya cuba cari dalam saya punya ni.
Ini jap saya tunjuk salah satu. Kita ada, saya boleh share gambar yang kita mula-mula, dia semua gambar ni dalam Facebook lah ya. Dalam memanah ni kita panggil apa? Rekodkan dalam Facebook ni sekejap ya. Ini mula-mula kita memanah. Saya memanah ni, ni dekat tepi rumah je. Ni Amjad mana? Ni Amjad ni dengan Ashraf. Ini tahun 2014. Boleh tengok saya punya timeline 2014. Memanah tepi rumah, habis saya di pagar ni tembus. Inilah yang mula-mula kita bo apa ni? Daripada Zaura. PVC PVC bo. Ya. PVC bo. Tahun 2014 memang panas bo PVC. Semua kedai hardware habis. Masa ni saya pun tak pandai mana-mana sangat. Ni tempat mula-mula kita belajar memanah ni lah. Ni coach, gambar Coach Rino. Kalau Coach Rino ada tengok lah. Ni gambar Coach Rino. Okay. Ni anak saya Amjad dengan Ashraf. Okay. Ini mula-mula kita kenal memanah lah. Ada lagi gambar. Sekejap. Ini gambar masa kita pergi memanah di Istana Negara. Masya Allah. Negara ada ramai selekta oleh Syekh Fuad. Ya. Ada pemilihan ke luar negara kan? Pemilihan ke luar negara, tapi saya tak adalah planning untuk pemilihan ni, saja untuk berinteraksi, berkenal-kenal dengan sahabat-sahabat daripada seluruh negara. Ya. Okey, so sementara Doktor nak share tu, saya nak sebut pasal selekta lah. Selekta ni Doktor boleh share sikit apa program tu? Selekta ni program sebenarnya dia program untuk pemilihan archer terbaik seluruh Malaysia lah. Jadi dia buat satu program, bukan program juga, macam satu aktiviti lah, memanah. Tengok siapa yang dapat pencapaian tertinggi, daripada situ Syekh Fuad akan tengok kat mana diorang ni boleh bertanding di luar negara, tempat yang sesuai, pertandingan yang sesuai. Dan selepas tu dia ada buat intensif lagi training. Ini salah satu selekta jugalah. Ini ada Farihin, yang kiri sekali tu, kalau ingat kumpulan Raihan, dia punya komposer kan, ini Farihin. Coach Rino yang pakai tanjak tu, saya yang belakang ada adik Coach Rino. Ini memanah satu kenangan manis lah. Ini saya hadir kelas ke ini saya punya favourite kat dia. Buku dia ada kan? Favorite. Terima kasih Doktor. Mana buku dia? Okey, ini salah satu kelas yang menarik lah. Mula-mula saya belajar, kalau tengok tarikh ni 23 April 2016, tapi kelas dia sebenarnya Disember 2015. Ini Kasta Lajos. Masa ini dia buat dekat Penang. Kat Penang. Penang kan? Saya masa ada program lah, saya tak dapat time. Ya, sebenarnya Kasta Lajos ni just before Awesome Archery punya program. Sebab tu rasanya tak dapat datang tu. Kan? Right, betul. Jadi itulah antara pengalaman memanah saya. Cuma nak tengok gambar naik kuda tu, tengah mencari ni album yang pergi ke Thailand, tak tentu lagi, tapi banyak semua. Saya ada pergi dalam saya punya Facebook lah. Doktor ada pergi yang memanah luar negara kan? Join pertandingan tak silap saya. Ini sebenarnya ada yang diorang daripada Selekta pergi ke Turki tahun 2015. Jadi saya ikut rombongan ni lah untuk tengok kita punya tim memanah. Di Turki ni dia ada every year ada pertandingan memanah peringkat antarabangsa.
Jadi yang ini dia Turki ni satu tempat yang memanah dah lama lah. Ini dia punya stadium dia dan akademi dia panggil Okula Vaksi. Maknanya akademi memanah dia. Ya. Dan Aku dia sudah waktu. ini daripada Turki kat sini lah yang membuka minda saya bahawa dia kat sini ni dia bukan memanah tradisional, dia is memanah, maksudnya ada semua. Ada tradisional, Semua. ada recurve, ada compound. Maksudnya bagi dia memanah is memanah lah, cuma alat dia yang berbeza. Cuma bila tradisional ni dia dengan pakaian kostum semua sekali lah. Menarik. Ya. Budaya di sana. So doktor pergi sebagai atlet juga ke ataupun Sebab kat sana ni macam dia nak pergi tandingan ni, dia tak boleh jadi observer je. Sebab dia kena masuk pertandingan. Jadi last minute dia orang masukkan saja nama saya sebagai petanding sebenarnya. Yang bertanding tu ada dia punya daripada selekta tu lah. Saya cuma datang untuk observe dan tengok. bukan simpanan. Simpanan. Turki ni sangat menarik lah. Kalau di mana pun ni gambar kenangan lah kat Turki. Ini pengalaman doktor di Turki 2015. Okey, ni atas batu ni dekat mana ni? Ini dekat dia punya tempat pertandingan tu lah, Kah Maras. Ni memang 30 Mei 2015, exactly about 5 tahun lepas lah. Ya. So ni masih lagi yang dekat Ocula Bakfa tu lah Ini jauh sikit. Dia macam pertandingan ni di kawasan pedalaman. Ni dia punya okay. international tu tempat dia. Abbasin ni. Itu bahasa Turki lah tu. Kalau faham, alhamdulillah lah. Alright. So ini jalan-jalan tengok Blue Mosque. Blue Mosque semua kita pergi, dah sampai sana tu kita jalan-jalan lah. Okey, ni saya nak tengok tunjuk gambar yang kuda ni di island. Tahun lepas kita pergi ke island, ada kita menunggang kuda lah. Aktiviti sampingan tu biasa lah kan. Island ni pun satu tempat yang menarik untuk kita pergi juga. Saya pergi ke island ni sebab 2003 tu saya belajar di sana. Jadi 2019 ni tengok balik lah tempat yang kita pergi tu. Ni kita menunggang kuda di kawasan yang memang scenery dia sangat cantik. Subhanallah. Ni tepi tasik ke sungai ke laut ke apa? Tepi laut. Ni macam bay, dipanggil apa? Teluk. Ya. Teluk. Belakang tu dia panggil Dingle Bay. So apa keistimewaan tempat berkuda dekat sini ni? Apa yang tak ada dekat Malaysia yang ada dekat sini? Kuda dia ni, kuda Irish ni dia kuda yang kalau kita kuda ni dia ada race horse, dia ada polo horse, dan kalau ada kuda yang untuk show jumping semua ni pun tak banyak lah. Kalau kat KL mungkin ada, tapi kebanyakan kat sini kalau kita ride semuanya kebanyakan kuda bekas daripada racing ataupun polo. Yang ini kuda ni memang untuk betul-betul untuk dipanggil riding saja, dia tak buat bukan daripada racing. Jadi kuda ni dia punya feel dia lain. Dia rasa very friendly lah. Memang untuk riding. Dan kuda dia riding ni baku dia kuda yang kuda ladang, kuda kerja. Working horse. Working horse. Jadi dia agak tough tapi dia panggil apa? Friendly dengan kita rider. Macam tu. Jadi seronok lah riding. Jadi ride kalau ni pergi tepi sebenarnya banyak lah kuda dia. Kuda dia banyak. Ini salah satu tempat yang kita ada gambar yang lain tu tak masuk dalam ni. Jadi ni pengalaman kita berkuda lah. Okey. Saya rasa yang tu je untuk saya sharing dari segi pengalaman. Okey, baik. Alhamdulillah sangat terinspirasi tengok gambar-gambar di luar negara ni. Kat Malaysia ni kita dah biasa mungkin tengok kan.
Tapi gambar di luar negara dia unik sikit lah. Tapi apa pun sebelum kita teruskan sikit, masa lagi saya nak ucapkan ribuan terima kasih pada yang baru join live. Okey, jangan lupa komen, like, share video live petang ini sebab kita bersama dengan tetamu yang sangat awesome ya, Dr. Zulkarnain Hassan, dan saya ucapkan ribuan terima kasih pada beliau juga sudi join petang ni bersama dengan kita dan share kata apa pengalaman beliau walaupun sibuk dengan jadual di hospital, tapi beliau dapat meluangkan masa dengan aktiviti memanah. Tapi bagi saya lah passion ni dah muncul dan doktor memang jatuh cinta kan dengan aktiviti memanah dan berkuda ni, betul? Ya, betul. Yes. So macam mana nak describe kecintaan tu? Dia satu kita sebut sebagai, kalau bahasa Inggeris ni, satu passion kepada memanah ni, satu passion. Kalau kita ada satu passion ni, kita tak akan toleh kiri kanan lah. Walau apa pun berlaku, benda tu tetap dalam hati kita. Walaupun kita sibuk, ada kalanya saya ni rumah tu macam persinggahan je. Pagi keluar, malam balik, pagi keluar, malam balik. Tempat HOA saya sendiri pun tak sempat nak singgah, kadang-kadang 1-2 minggu. Tetapi bila benda tu ada dalam hati kita, kita akan dia ada masa, kita akan cari masa untuk teruskan aktiviti memanah ni. Dan kita cari peluang. Masa semua orang ada 24 jam. Jadi kita tak ada 25 jam. Kita kena cari masa yang mana kita boleh buatlah aktiviti memanah, insya-Allah. Dan jangan tinggalkan, walaupun kita sibuk ke ada aktiviti lain, kita akan kembali buat balik. Sibuk tu ialah kita maklum masing-masing ada tanggungjawab masing-masing. Kita akan bertembung dengan kesibukan ni. Tapi jika benda tu satu passion, insya-Allah kita akan cari masa dan cuba untuk luangkan masa. Jadi begitulah, dan kita kalau boleh libatkan keluarga semua, jadi benda ni akan seronok lah. Betul. Keluarga kita faham apa kita punya passion, terutamanya bila ada beli po. Nanti kebanyakan orang bila ni keluarga tak faham, mesti kata abang beli apa ni, kayu ni dalam tak ada bling-bling. Dia beli kan. Sebab betul. Ada setengahnya betul. Sebab ada setengah saya jumpa yelah dia memanah seorang-seorang je lah, tapi family dia tak join. Jadi kecintaan kepada aktiviti memanah dan berkuda tu tak turun kepada anak-anak. Jadi tak tahulah mungkin dia rasa kan? Betul. Bukan apa, sebab apa yang tadi sementara doktor tengah share tadi, saya pun ada kongsi tentang hadis Nabi Muhammad SAW tentang anjuran Rasulullah SAW kepada kita semualah supaya belajar memanah, berkuda dan juga berenang ni. Jadi bila doktor sebut dah jatuh cinta kan, isteri, anak-anak pun dah jatuh cinta dengan aktiviti memanah, bermaksud kat situ kita pun dah mengajak kawan keluarga kita kepada mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Betul tak? Itu yang niat tu yang penting, kita niat untuk kita mengamalkan apa yang hadis Nabi sebut. Jadi bila kita niat membuat sesuatu dengan niat agama, maka dapat, alhamdulillah, insya-Allah kita dapat pahala lah. Alhamdulillah. Betul. Keluarga ada pergi juga, ambil masa pergi Sabah buat scuba diving. Kalau tengok dalam Facebook tadi masa tak ajak. InsyaAllah saya pun on the way nak jadi instructor ni, tapi lambat sikit lah. Bagus. 2 tahun lepas kita pergi ke mana tu, Pulau Masa Raya juga. Kita pergi ke Pulau Tioman, buat diving kat situ juga. Benar. Tak ada masa lagi nak ambil sijil lah. Tak apa. Yang penting melalui pengalaman. Itu yang penting sekali. Sijil tak penting sangat. Tapi kalau nak kembangkan karier, penting lah. InsyaAllah saya pun dalam proses untuk jadi master dan juga instructor. Tengah kumpul-kumpul sikit lah. Yelah, memanah satu hal, diving ni actually saya pun daripada zaman campus lagi.
Tapi cuma terhenti sekejap diving ni sebab geng-geng semua dah berkerjaya masing-masing. Jadi saya skin dive je lah dengan anak-anak. Kalau nak pergi kursus, bolehlah kita pergi sekali. Boleh, insyaAllah. InsyaAllah. Masa sesuai. Alright. Okay, Doktor, yang terakhir sebelum kita sharing, ada pesanan kecintaan tak kepada orang lain supaya terinspirasi untuk cuba memanah, walaupun macam Doktor dah buktikan walaupun sibuk mana pun di hospital tapi masih boleh memanah, siap ada kedai lagi tu kan, ada shooting range lagi dekat kedai, sempat mempromosikan aktiviti memanah, menerusi kelab di JB. Jadi apa mesej yang Doktor boleh sampaikan supaya orang lain pun boleh turut join bersama dengan Doktor memanah dan bersama-sama betapa jatuh cinta dengan sunnah memanah. Dia sebenarnya asas ialah innama a'malu binniyat. Maksudnya apa yang kita niat untuk kita buat ni. Jadi bila kita niat memanah ni, macam tadi Syamil dah bagi tahu hadis, kita balik kepada yang asas dia. Maknanya kita memanah kerana Allah, hidupkan sunnah Rasulullah. Jadi kita cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kita hidupkan ni hanya semata-mata kerana Allah, kerana Rasulullah. Jadi dengan tu kita nak kembangkan benda ni hanya kerana Allah, kerana hidupkan sunnah Rasulullah. Jadi dengan itu sudah cukup kuat sebenarnya sebagai seorang Islam untuk kita terus walau apapun halangan, bila kita balik pada ni kerana Rasulullah, kerana Allah. Halangan tu bukan halangan. Itu mesej yang paling jelas. Dan kita akan cari jalan untuk selesaikan apapun cabaran, halangan yang kita hadapi kerana kita buat ni kerana Allah, bukan kerana apa-apa. Tapi kalau kita buat ni hanya semata-mata untuk keuntungan yang dunia sementara ni, kita jumpa halangan, kita akan give up lah. Kita akan give up. Itu saja mesej dia yang jelas untuk memanah ni lah. Bagi saya lah. Dan kita libatkan seramai orang, kita kembangkan sunnah ni supaya semua orang boleh buat, dan insyaAllah dia akan jadi salah satu amal jariah yang terbaik untuk kita. Macam mana saudara Syamil tadi buat ibu ajam memanah, alhamdulillah ramai orang dapat manfaat dan amalkan. Itu satu amal jariah sebab dia sebahagian daripada niat untuk amal agama, amal sunnah, insyaAllah. Saya rasa itu mesej yang simple dan jelas untuk kita semua, dan peringatan untuk diri saya sendirilah supaya kita buat ni semata-mata kerana Allah dan untuk hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Allah Muhammad. Okay, so insyaAllah. Okay, Doktor, sebelum kita berakhir, kita nak tengok sikit siapa yang share live kita petang ni, boleh? Boleh. Kita tengok. Okay, siap petang ni mungkin orang tengah sibuk nak siapkan jualan berbuka kan. Jadi adalah sempat dua saya tengok dekat sini. Okay, so yang share buat masa ni Lokman Ali. Okay, Lokman Ali. Okay, saya harapkan saya sebut dengan betul lah. Okay, saudara Lokman Ali. Okay, tahniah anda memenangi e-book yang awesome dan nanti saya akan PM anda Alright. Okay, Doktor kenal ke? Tak kenal, belum kenal lagi. Belum berkenalan, insyaAllah nanti kita akan berkenalan. Okay, apapun sebelum saya tutup, saya masih bang live petang ni, saya nak sambung sikit tentang hadis Nabi Muhammad SAW tadi. Sila. Berkenaan dengan cintaan kita kepada aktiviti manah ni. Alright. Jadi apa yang Doktor sebut tentang, satu dah jatuh cinta, bukan seorang-seorang je tapi ajak satu family sekali. Isteri, anak-anak, kemudian staff lagi tu. Maknanya ajak staff sekali belajar memanah dan mereka juga turut mencintai kepada aktiviti ini kan. So macam tadi bila kita renungkan hadis ni, jadi bila kita mengharapkan kepada kebaikan terhadap aktiviti memanah itu, maka syurga akan menjadi
milik kita insya-Allah. Itu yang pertama, maksudnya sahabat sebutkan pada sahabat tadi sebab dia kata, sahabat ni kata aku ni seorang pemanah. Jadi sahabat tu teringat dengan pesan Nabi Muhammad, and then dia beritahu pada sahabat, dia kata ada 3 orang, okey, ada 3 orang yang akan masuk syurga. Yang 3 orang yang akan masuk syurga. Yang pertama, orang yang memanah dan mengharapkan kebaikan kepada aktiviti memanah itu sendiri. Jadi maknanya macam tadi doktor dah sebut dah, kita mengharapkan kebaikan, manfaat dan juga ganjaran daripada Allah SWT, maka insya-Allah itu kita dah sebahagian dah tu. Ciri yang pertama untuk dapatkan syurga, sebab syurga ni kuncinya banyak kan. Ada amalannya daripada berpuasa kan, ada amalannya daripada solat, ada amalannya pelbagai. Jadi salah satunya adalah kita mengharapkan kebaikan daripada aktiviti memanah. Dan yang kedua, orang yang ada alat memanah, pemanah yang menggunakan anak panah itu. Maksudnya ada panah, ada beli bow dan praktis. Itu juga ciri-ciri orang yang ada mendapat kunci syurga. Dan yang ketiga, pembuat anak panah. Oh, bukan bow saja. Orang yang buat anak panah pun masya-Allah mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Taala. Okay, niatnya, bila niatnya itu adalah kerana keredaan Allah Subhanahu Taala. Okey, so 3 perkara saya harapkan petang ni siapa yang live dapat belajar sesuatu daripada sharing Dr. Zul dan juga sharing hadis Nabi Muhammad SAW petang ni. Sebab saya rasa 3 perkara, 3 ciri yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ni, iaitu mereka yang memiliki anak panah dan mengharap anak panah dan juga busur dan mengharapkan kebaikan, mereka yang ada bow dan praktis, dan mereka yang membuat anak panah. Kat Malaysia ni ada tak doktor orang yang buat bow tu? Kat Malaysia ada. Ada. So insya-Allah sesi live pada masa akan datang saya akan jemput boya kita. Boya ada beberapa orang yang saya tengok buat bow secara istiqamah ni dah. Dalam Facebook dia. Ada mungkin yang kita tak kenal pun tapi ada buat bow. Bagus. Yang sekarang ni dipanggil menghasilkan bow lah, produce bow. Dekat Johor ni ada Jasni, ada Roy dekat Pasir Gudang, ada beberapa orang dekat Pasir Gudang yang buat bow. Cuma yang laminated bow ni yang terbaru adalah Jasni lah daripada Kulai. Okey, yang buat bow ni ramai sebenarnya. Cuma yang buat bow laminated yang ada association dengan HOA ni adalah Jasni daripada Kulai, ataupun nama Facebook dia Just Kulai. Dia buat bow laminated bow. Dan laminated bow ni dihantar sampai ke Malta, dah review oleh Armin Malta. Memang kualiti dia bagus. Saya pun dah beli semua bow dia, teratai untuk kegunaan sendiri, untuk letak di HOA, berkualiti lah. Dan ada boya lain yang daripada asal dulu macam Arauha masih buat bow lagi. Dia ada Nazim, ramailah yang buat bow ni sebenarnya. Cuma kita kena masuk ke dalam komuniti memanah, insya-Allah kita akan jumpa. Okey. Pada siapa yang nak mengenali memanah ni, bolehlah kita hadir ke tempat kita ni, cari kelab-kelab memanah dan kita bantulah kelab memanah yang berdekatan dengan kita ni untuk bangunkan kelab-kelab memanah ni. Bila kita bangunkan kelab memanah secara kecil-kecilan, kita besarkan, maka barulah aktiviti memanah ni akan berkembang. Dan jangan harapkan macam
orang buat untuk kita. Kita kena sumbangkan sesuatu untuk dunia memanah ni. Bagi kontribusi. Ya, betul. Masya Allah. Okey doktor, terima kasih banyak. Alright. Okey, untuk sesi petang ni saya ucapkan terima kasih kepada doktor kerana meluangkan masa walaupun ada banyak cabaran hari ni ya. Saya pun teruji pula petang ni. Okey, tapi apa pun kita dapat sedikitlah cebisan gist daripada sharing petang ni tentang kecintaan sebenarnya. Tentang kecintaan aktiviti memanah itu. Sebab apabila kita dah jatuh cinta kepada aktiviti memanah dan niat kita kerana mengharapkan keridhaan Allah SWT dan mengamalkan sunnahnya, ya Allah, maksudnya itu adalah salah satu kunci yang kita dapat pegang untuk masuk syurga Allah SWT nanti, insyaAllah. Tapi itulah, saya sangat kagum dengan doktor dan family. Dah peganglah kunci tu sebab saya nampak contoh yang bergerak dah. InsyaAllah. Okey, untuk anda, sebelum tu doktor, saya nak share sikit live kita pada hari Khamis ni saya nak share lah. Pada hari Khamis ni kita ada sesi live, kita ada tetamu yang saya jemput juga khas. Saya nak share lah dengan doktor dan juga penonton semua. So ni sesi saya nak war-warkan lah. Kita ada juga tajuk yang awesome juga doktor. Okey, cantik. Tajuk kita Khamis ni manfaat aktiviti memanah dari sudut pandang agama dan sains kesihatan doktor. Wah, tajuk yang menarik tu. Ya. Saya pun ucapkan terima kasih juga kepada follower sebab dia orang yang bagi suggestion. Saya kata wow, ini awesome ni, penting ni. So kita tak ada lagi, just saya nak tunjukkan kita punya poster. Ni dia. Kita punya live hari Khamis ni, manfaat aktiviti memanah dari sudut agama dan juga sains kesihatan. So kita ada doktor sains kesihatan dan juga ustaz yang ada pengalaman memanah di Turki. Actually dah ada live hari itu, hari Isnin itu, Khoja Anwar. So beliau merupakan ustaz lah, ustaz di Mainz. InsyaAllah title doktor coming soon tu. Okey, itu doktor tu. Tapi apa pun kita akan tengok dua angle lah, maknanya manfaat dunia dan juga akhirat. Okey, apa pun nantikan, jangan lupa like and share, komen banyak-banyak live ni dan insyaAllah mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Okey, kita jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih Dr. Zul. Okay. Selamat sampaikan salam saya. Assalamualaikum kepada keluarga. Okay, stay safe, stay home. Ya. Okey, selamat berbuka insyaAllah. Okay. Terima kasih kepada yang bersama juga live. Saya ucapkan ribuan terima kasih dan selamat berbuka ya. Dan insyaAllah kita jumpa lagi di next live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.